Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi dirasatina al-yawm. طيب اليوم إن شاء الله سندرس الدراسة الجديدة في الصفحة 52 muka surat 52. طيب اليوم سندرس العدد الترتيبي للمذكر 1 حتى 10. Adad ni bermaksud bilangan, tertibiyu susunan. Kita pun bahasa Melayu pun ambil bahasa Arab juga. Kita kata tertib. Kita kata tertib. Okey. Tertibiyu ni susunan. Tersusun. Lil muzakkar, untuk muzakkar. Ada orang kata untuk lelaki, sebenarnya muzakkar ni banyak tanda-tanda muzakkar, bukan untuk lelaki saja. Okey, tapi yang umumnya selalu kata untuk lelaki. Lil muzakkar, mana kata perkataan ini tidak ada tanda muannas. Tidak ada tanda muannas. Daripada 1 hingga 10. Baik. Sedikit penambahan, al-adad ni dia ada dua, iaitu al-adadu al-asli dengan al-adadu at-tartibiyu. Al-adadu al-asli, sikit penambahan, iaitu bilangan asal. Tapi kali ini kita akan belajar al-adadu tartibiyu ni bilangan secara tertib untuk muzakkar. Tertib mana kata, kalau nombor asli disebut bilangan, kalau kita sebut 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, itu dalam bahasa Arab dikira al-adad al-asli, nombor bilangan asal. Adapun bilangan tertib, mengikut tertib ni, bilangan secara tersusun tertib ni, iaitu dia mesti ada tambah. Dia tak boleh sebut 1, 2, dia kena sebut yang pertama dalam bahasa Melayu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, macam tu. Itu diistilahkan dalam bahasa Arab al-adadu at-tartibiyu. Baik. Kita cuba tengok perbualan yang pertama, kita baca sama-sama. Naqra ma'an. As-su'alu al-awwalu. As-su'alu al-awwalu. Bacaan sambung. As-su'alul awwalu. Min aina yanzilul mataru. Makna as-su'alul awwalu, soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Min, dari, aina, mana, yanzilu, turunnya, al-mataru, hujan. Okay, dalam situasi ini ustazah ni dia buat kuis, dan soalan yang pertama, kita tidak boleh sebut as-su'alu wahidun. Jadi kita kata soalan satu. Dia masuk, kata khusus kepada soalan satu. Tapi kita nak cerita ni mengikut tertib, seperti mana di sini. Okay, baik, kita baca dahulu di sini. Kita tengok sama-sama dengan anak murid Ustaz. As-su'alu al-awwalu, kurang jelas. As-su'alu as-sani. As-su'alu as-salisu. As-su'alu ar-rabi'u. Maksud dia di sini soalan yang pertama, soalan yang kedua, soalan yang ketiga, soalan yang keempat. Ini disebut sebagai tertib. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita tidak sebut as-su'alu wahidun, as-su'alu isnani, as-su'alu salasu, as-su'alu arba'un, as-su'alu khamsu. Itu bunyi dia soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5.
Dalam bahasa Melayu boleh terima, tapi dalam bahasa Arab dia tak boleh. Dia kena ada cara tertib dia nak sebut macam tu. Okey. Baik, di sini kita baca sama-sama. Tengok nombor dia. Nombor 1. Kalau kita sebut sekali lalu nombor al-adad al-asli. Nombor asal, bilangan asal. Kita sebut sama-sama dengan Ustaz. Wahidun, isnani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, asyarun. Itu nombor asli, nombor asal. Tapi kita nak menyebut, bukan nak sebut nombor asal, bilangan asal, tapi kita nak sebut bilangan secara turutan, secara teratur. Okey, ini secara teratur. Dia tak sebut wahidun, tapi dia sebut al-awwalu. Naqra ma'an al-awwalu. Semua. As-sani, as-sani, as-salisu, as-salisu, ar-rabi'u, ar-rabi'u, al-khamisu, al-khamisu, as-sadisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-sabi'u, as-saminu, as-saminu, at-tasi'u, at-tasi'u, al-ashiru, al-ashiru. Baik, dari segi terjemahan pula, kita sebut sama-sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Baik, mari kita ulang dengan menggunakan as-su'alu. Kita akan sebut as-su'alu al-awwalu. Baik. Ma'an. As-su'alu al-awwalu. As-su'alu as-sani. As-su'alu as-salisu. As-su'alu ar-rabi'u. As-su'alu al-khamisu. As-su'alu as-sadisu. As-su'alu as-sabi'u. As-su'alu as-saminu. As-su'alu at-tasi'u. As-su'alu al-ashiru. Kita ulang lagi sekali dengan bacaan sambung. Sekali ya, jangan silap. As-su'alul awwalu.
As-su'alus tsani. As-su'alus salisu. As-su'alur rabi'u. As-su'alul khamisu. As-su'alus sadisu. As-su'alus sabi'u. As-su'alus thaminu. As-su'alut tasi'u. As-su'alul ashiru. Baiklah. Seperti mana makna? Soalan yang pertama, soalan yang kedua, soalan yang ketiga, soalan yang keempat, soalan yang kelima, soalan yang keenam, soalan yang ketujuh, soalan yang ke-8, soalan yang ke-9, soalan yang ke-10. Baiklah. Untuk kali ini sahaja yang mana anak murid Ustaz perlu ingatkan muka surat 52 ini, yang mana kita belajar bilangan secara turutan lil muzakkar. Ni kena ingat. Untuk muzakkar. Kerana akan datang untuk muka surat seterusnya, untuk tajuk yang lain, kita akan pelajari al-adadu at-tartibiyyu lil muannas. Jadi, untuk ulang perkataan ni, nombor-nombor ini, kenalah perlu baca di tajuk dia dahulu. Baca tajuk dia dahulu, kemudian barulah ulang dengan al-awwalu, as-sani, as-salisu, ar-rabi'u. Kalau boleh ulang sehari 3 kali supaya ingat. Jangan keliru. Akan datang kebanyakan anak murid Ustaz dia keliru. Bila masuk tajuk baru al-adadu at-tartibiyyu lil muannas, dia tak ingat yang muzakkar macam mana. Jadi ingatkan, ini bentuk nombor bilangan dalam bentuk muzakkar. Baiklah. Setakat ini saja yang Ustaz pertemuan kita untuk PDPR yang pertama untuk minggu yang ke-16 ini. InsyaAllah. Dan Ustaz ingatkan, sila buat ulang kaji. Kerana selepas cuti penggal yang pertama ini, kita akan ada ujian. Ujian bahasa Arab yang mana kita telah maklum UPSR telah dimansuhkan. Jadi peperiksaan bahasa Arab ada. Jadi kena bersedialah. Muka surat belakang sekali, muka surat 129. Jadi Ustaz minta sangat-sangat anak murid Ustaz sila baca ulang 3 kali daripada tajuk pertama, tajuk kedua dan tajuk ketiga. Ulang 3 kali. Ataupun sekejap saja ulang 3 kali ni, tak sampai setengah jam. Ulang. Contoh saya nak bagi tahu. Baca contohnya, ashtariku, saya menyertai. Al-qabzul ali, lompat tinggi. Ulang sampai habis. Ataupun ashtariku, saya menyertai. Ashtariku, saya menyertai. Ashtariku, saya menyertai. Kemudian yang kedua. Yang paling bagus lagi, macam mana Imam Syafi'i buat, baca dalam hati dahulu. Baca dalam hati. Tengok. Baca dalam hati. Kemudian tengok ke lain, sebut ashtariku, saya menyertai. Ashtariku, saya menyertai. Ashtariku, saya menyertai. Okey, tengok balik. Baca dalam hati.
masukkan ilmu tu dalam hati dulu. Baca dalam hati. Baca dalam hati. Tak ingat lagi, ulang lagi, baca dalam hati. Bila dah ingat, tengok ke lain. Al-qabzul ali, lompat tinggi. Al-qabzul ali, lompat tinggi. Al-qabzul ali, lompat tinggi. Tengok balik. Baca dalam hati seterusnya. Tak boleh ingat lagi. Baca lagi dalam hati. Masukkan ilmu tu dalam diri, dalam hati kamu. Kemudian dah ingat, tengok ke lain. Syaddul habli, tarik tali. Syaddul habli, tarik tali. Syaddul habli, tarik tali. Okey. Ini kaedah yang mana kaedah ni sangat berkesan. Sampai kamu mengaji sampai PhD sekalipun, inilah kaedah-kaedah, antara kaedah yang paling berkesan. Kamu kalau ada rezeki sambung dalam bidang agama, memang perlu hafal kaedah, hafal istilah, nak kena hafal hadis, nak hafal ayat Quran. Ini antara kaedah yang Ustaz ajarkan. Dan kaedah ni sangat berkesan. Sangat berkesan. Ingatlah kaedah ni. Malah untuk pelajaran lain pun, untuk bahasa Inggeris ataupun bahasa yang lain, macam ni cara dia. Yang paling baik sekali, baca dalam hati, masukkan dalam hati. Ustaz tak suruh hafal, Ustaz suruh baca aja. Nak baca tadi, nak lupa-lupa baik-baik ke dia lah. Tapi baca mesti ulang 3 kali, baca dalam hati. Itu yang terbaik. Kemudian tengok ke lain, baru sebut. Lepas tu ulang aja. Tak payah pening-pening pula. Lupa lah, tak payah. 10 kali ulang baca macam ni, InsyaAllah dengan sendirinya ingat, dengan sendirinya terhafal terus. Okay, Ustaz harap dan ilmu ni sangat berguna lah. Dan sangat, memang apa yang Ustaz pelajari selama ni, pengalaman Ustaz ini antara yang paling efektif sekali. Okay, ingat, selepas cuti penggal ni ada ujian. Dan mungkin ujian tu akan digunakan untuk anak-anak murid Ustaz mohon ke sekolah-sekolah terpilih. Macam mana, wallahu alam. Okey, dan Ustaz doakan semua anak murid Ustaz jadi yang anak murid yang soleh-solehah dan berjaya dunia akhirat. Okey, ingat apa yang Ustaz pesan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.